Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua kembali untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kamu apa kabar? Kamu sehat? Cikgu baik-baik saja. Jadi cikgu harap kamu pun baik-baik saja, semuanya sehat dan dapat belajar sejarah pada hari ini. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, minta maaf dahulu sebab cikgu terlupa mau send balik kerja yang kamu telah buat. Mungkin cikgu akan bagi pada minggu ini, minta maaf betul-betul. Jadi sebelum itu, sebelum kelas kita, cikgu hendak kamu tengok dahulu video ini. Jadi kamu lihat video yang cikgu tayangkan dan kamu analisis apa situasi yang sedang berlaku. Apa yang ditayangkan, cikgu bagi clue sedikit. Ini adalah berkenaan yang mempunyai kesinambungan akan kelas kita yang berikutnya. Oke, kamu tengok dulu ya. Bajunya pendek, gambar jarak, itu menjadi hati gembira. Mau masak banyak ni adik Pak. Bapak nasi sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teluk. Banyak kerusakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang... Pearl Harbor kena bom. Ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan pertahanan... Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awas semua boleh lekas makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan. Oke, cikgu harap kamu sudah tengok video tersebut. Jadi kamu rasa apa topik ya kita pada hari ini melalui video yang kamu telah lihat, apa yang kamu dapat paham? Video itu cikgu ambil daripada, kamu pernah tengok Sarjan Hassan daripada Allahyarham P.Ramlee punya movie. Ini adalah sebahagian video yang cikgu ambil sebab ianya mempunyai situasi yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi sesiapa nak bagi tahu yang kurang faham? Kamu mau cikgu jelaskan? Okey, baiklah. Okey, sebenarnya video itu merupakan penaklukan Jepun di negara kita. Jadi kamu boleh lihat di mana Pearl Harbor telah diserang. Selepas itu Singapura ditawan dan masa itulah tanah Melayu telah ditakluki oleh Jepun. Itu adalah apa yang cikgu dapat dalam video tersebut. Jadi kita lihat apa fokus pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Jadi kita lihat kenapa Jepun ini datang ke negara kita. Apakah faktor dia? Jadi yang kedua adalah kronologi serangan Jepun di negara kita. Kita akan tengok di mana kemarahan tentera Jepun ini bermula. Dia di sebelah timur kah, utara kah? Kita akan tengok ini di slide seterusnya. Jadi kamu perlu ingat, hari ini cikgu fokuskan dua saja, yaitu faktor kedatangan Jepun dan juga kronologi serangan Jepun di negara kita. Cikgu akan sambung seterusnya.
Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum uh, itu kita tengok pengenalan dahulu. Jadi penaklukan ataupun kedatangan Jepun di negara kita tengok serangan bermula di Tanah Melayu pada tarikh 8 Disember 1941 dan di Sarawak dan Sabah pula adalah pada 16 Disember 1941. Jadi kedatangan Jepun ini adalah bertujuan untuk dua, iaitu memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategi ketenteraan akibat sekatan ekonomi oleh kuasa bersekutu. Jadi cikgu sudah terangkan kepada kamu pada kelas yang sebelumnya mengenai sekatan ekonomi ini. Cikgu harap kamu masih ingat. Jadi cikgu ulang lagi sekali. Sekatan ekonomi ini telah dilakukan terhadap Jepun oleh kuasa bersekutu iaitu Amerika Syarikat, British dan juga Belanda. Jadi melalui ikatan ekonomi ini maka mereka membekukan perdagangan dan juga harta milik Jepun. Jadi ini menyebabkan sukar untuk Jepun untuk mendapatkan sumber bahan mentah. Jadi terdapat perundingan di antara Jepun dan juga kuasa bersekutu untuk menamatkan sekatan ekonomi ini. Tetapi ianya gagal. Maka Jepun telah melancarkan penaklukan kepada kawasan-kawasan di Asia Pasifik termasuklah negara kita. Jadi apa yang Jepun gunakan adalah mereka telah menggunakan propaganda semangat Asia atau Asia untuk orang Asia di negara kita. Jadi untuk apa propaganda ini? Ini adalah bagi untuk menanam semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Okey, ini cikgu cuba jelaskan. Kamu tengok propaganda itu. Asia untuk orang Asia. Jadi kenapa? Sebab negara Jepun ini adalah negara Asia dan kita juga adalah negara Asia. Kita lihat kepada negara barat, iaitu British yang telah menjajah kita, dilihat sebagai negara asing yang telah datang ke negara kita dan mencampuri urusan kita. Jadi kedatangan Jepun pada awalnya disokong oleh sebilangan masyarakat di negara kita. Jadi mereka menyokong dan membantu Jepun untuk menentang Barat di negara kita pada masa itu. Jadi kita tengok apakah faktor perluasan ataupun kedatangan Jepun di negara kita. Okey, di sini ada dua. Jadi yang pertama cikgu terangkan iaitu eksploitasi sumber bahan mentah. Jadi Jepun ingin mengeksploitasi bahan mentah untuk keperluan industri. Jadi apabila kamu mendengar tentang keperluan industri, ini bermakna mereka ataupun Jepun ini memerlukan sumber bahan mentah untuk mengembangkan ekonomi ataupun industri ataupun kilang-kilang mereka. Jadi bila industri kita tengok kepada kesan pembaruan Meiji. Kalau kamu tidak tahu tentang pembaruan Meiji ini, kamu boleh tengok kepada pemulihan Meiji, iaitu yang dipimpin ataupun diperkenalkan oleh Maharaja Meiji yang gambar sebelah itu adalah Maharaja Meiji pada tahun 1868 sehingga 1912 kalau cikgu tak silap. Melalui pemulihan Meiji ini, Jepun telah menjadi sebuah negara yang kuat dan juga maju, terutamanya dari segi industri dan juga ketenteraan. Ini telah menyebabkan mereka ingin menakluki kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Jadi itu sebabnya kenapa Jepun telah memiliki tasawuf. Kita tengok tanah Melayu merupakan pengeluar timah dan getah di dunia. Justru menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan bauxite. Kita tengok di Sarawak pula adalah kaya dengan minyak, iaitu di Miri dan juga Lopang. Jadi inilah penyebab kenapa Jepun ingin datang dan menakluki negara kita kerana sumber bahan mentah yang sangat banyak dan kaya. Jadi selain itu penduduk
pendudukan Jepun merupakan sebahagian pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Ini bermaksud untuk pelajar yang masih tidak paham, sekemakmuran Asia Timur Raya ini telah diperkenalkan oleh pemerintah Jepun dan juga disebarluas oleh tentera Jepun. Kita cuba terangkan dengan lebih ringkas. Ianya adalah satu konsep di mana Jepun ingin mendirikan satu blok negara-negara Asia satu blok negara-negara Asia di bawah pimpinan Jepun uh, dan bebas daripada uh, penguasaan Barat. Ini bermaksud kawasan-kawasan ini akan berada di bawah pimpinan Jepun, maka mereka dapat mengukuhkan ekonomi Jepun. Maksudnya kawasan-kawasan itu Jepun dapat mengaut ekonomi dan kan juga cakap dia ingin bebas daripada penguasaan Barat. Jadi apabila Barat tidak masuk campur ekonomi, maksudnya Jepun yang akan mengaut segala keuntungan tersebut. Cikgu harap kamu faham tentang faktor yang pertama ini. Jadi kita tengok kepada faktor yang kedua, yaitu kepentingan strategik ketenteraan. Jadi kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun, di mana juga akan jelaskan juga akan memperlihatkan kamu satu peta yang akan memberikan gambaran kepada kamu tentang kedudukan negara kita yang strategik. Jadi cikgu baca dahulu. Penguasaan Singapura telah membuka laluan penguasaan telaga minyak di Sumatera. Kita tengok pula penguasaan Pulau Borneo telah menjayakan penaklukan di Pulau Jawa. Mungkin kamu tidak faham, tetapi kita lihat peta yang cikgu buat ini. Kamu tengok yang warna purple itu adalah tanah Melayu. Yang cikgu bulatkan warna hitam yang kecil itu adalah Singapura, yaitu pangkalan tentera British. Yang warna hijau itu adalah Sumatera. Yang biru itu adalah Pulau Borneo dan yang merah itu adalah Pulau Jawa. Jadi, apabila Jepun telah berjaya menakluki Singapura dan mengalahkan pihak British di sana, maka automatik mereka telah berjaya menakluki Tanah Melayu dan Singapura. Jadi, dari Singapura, Jepun ini telah dengan penaklukan Singapura dan juga Tanah Melayu telah membuka laluan kepada Jepun untuk menguasai telaga minyak yang ada di Sumatera. Jadi apabila Jepun pula menguasai Pulau Borneo, maka dia telah memberikan kemudahan ataupun laluan untuk menakluki Pulau Jawa. Jadi kita lihat betapa strategiknya kawasan ataupun negara kita yang telah menyebabkan kemarahan tentera Jepun untuk menakluki kawasan-kawasan yang berada dekat dengan negara kita. Cikgu harap kamu juga faham yang ini. Jadi kita beralih kepada kronologi penaklukan Jepun di negara kita. Jadi untuk kronologi ini cikgu asingkan kepada dua, yaitu yang pertama adalah di kronologi penaklukan Jepun di Tanah Melayu, dan yang kedua adalah kronologi penaklukan Jepun di Sabah dan Sarawak ataupun Borneo Utara lah yang nama yang dahulu. Jadi kita tengok dahulu peta Tanah Melayu ini. Kamu boleh tengok di buku teks kamu muka surat 69. Cikgu ambil dari sana sebab kamu boleh tengok juga di muka surat 69 sangat mudah dan ringkas untuk faham. Sama aja nih cikgu cuma buat cikgu tunyalah di slide ini supaya dia nampak terang. Kalau cikgu gambar dia tak berapa terang. So, kita mula, Jadi, tentera Jepun ini telah mendarat di dua kawasan iaitu Kota Baru dan juga Thailand, iaitu di Patani dan di Singgora pada tarikh 8 Desember 1941. Jadi, mereka telah berpecah kepada dua, iaitu mendarat di dua kawasan. Kita tengok dahulu tentera Jepun yang telah mendarat di Kota Baru. Di Kota Baru, Jepun ini telah beralih ke Kuantan.
Terus cikgu di sini ada peristiwa yang berlaku yaitu untuk menyekat kemarahan Jepun ini, pihak British telah cuba menyekat kemarahan tentera iaitu dengan menghantar dua kapal iaitu kapal Repulse dan juga Prince of Wales. Tetapi ini berjaya ditenggelamkan oleh Jepun. Jadi maksudnya British gagal untuk mempertahankan jajahan mereka lah ke tanah Melayu pada masa itu. Jadi apabila gagal, maka tentera Jepun ini telah marah ke Mersing dan terus ke Johor Bahru. Kalau kita tengok pula penaklukan tentera Jepun yang mendarat di Thailand ini, mereka telah pergi ke mendarat di Kedah dan juga telah berpecah kepada dua pasukan, iaitu yang pasukan yang pertama di Pulau Pinang dengan melalui pesisiran pantai barat. Yang warna kuning itulah pesisiran pantai barat yang mereka telah lalui, yang kawasan-kawasan yang cikgu letak warna kuning itu adalah kawasan pantai barat lah. Jadi, yang pasukan yang satu lagi telah mengikuti jalan darat menuju ke bandar utama di negeri pantai barat. Jadi dari Oloskar terus pergi ke Ipoh, terus pergi ke Slim River. Slim River ni di Perak lah. Terus pergi ke Kuala Lumpur, terus di Muar dan terus ke Johor Bahru. Jadi ini adalah arah penaklukan ke Tanah Melayu. Jadi apabila Jepun menguasai Singapura iaitu pangkalan tentera British, maksudnya Tanah Melayu juga telah ditakluki oleh Jepun pada masa itu. Jadi cikgu harap ini arah kemarahan tentera Jepun ini kamu faham untuk Tanah Melayu. Jadi kita tengok pula kronologi serangan tentera Jepun di Sabah dan Sarawak. Jadi kita tengok tentera Jepun berlepas dari Teluk Cameron, Vietnam dan mendarat di Miri. Maksudnya di Borneo ini tentera Jepun telah mendarat di Miri. Jadi kita tengok di Sarawak dahulu. Kalau di Sarawak, tentera Jepun telah mendarat di Miri. Selepas itu dia pergi ke Kuching. Kuching itu kamu tahu kan, Kuching itu adalah bandar utama kepada Sarawak. Selepas di Kuching, tentera Jepun pula menakluki Cebu. Jadi ini adalah arah serang kemarahan tentera Jepun di Sarawak. Kalau kita tengok di Sabah pula, tentera Jepun yang mendarat di Miri telah melalui Labuan. Terus dari Labuan tu dia ada dua jalan, ada yang di Beaufort dan ada yang terus ke Jesselton. Maksudnya ada dua, Labuan, Beaufort, Jesselton ataupun Labuan ke Jesselton terus. Maksudnya ini dia guna laut dengan darat. Jadi ini adalah strategi yang sangat bijaklah daripada Jepun pada masa itu. Jadi selepas di Jesselton itu, dorang telah menakluki Sandakan. Jadi strategi ataupun rancangan Jepun ini untuk menakluki Tanah Melayu adalah berjaya kerana mereka telah melaksanakan serangan melalui darat, laut dan juga udara. Jadi ini adalah strategi yang sangat bijak yang menyebabkan Jepun dengan singkatnya ataupun dengan masa yang singkat telah menakluki Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak, negara kita lah. Jadi menurut pengetahuan cikgu sudah beritahu kamu ni yang Jepun ini telah menggunakan pengangkutan seperti basikal yang telah mempercepatkan penaklukan mereka terhadap negara kita. Jadi ini adalah satu kebijaksanaan lah dalam hidup ini, perlu bijak. Jadi Jepun ni pikiran dia lain dan mempunyai rancangan yang lebih bijak. Itu yang sebab dia telah dapat mengalahkan pihak British kerana mereka mempunyai strategi yang sangat bijak. Jadi cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu pada hari ini. Kita telah belajar dua perkara iaitu faktor kedatangan Jepun dan juga kronologi serangan Jepun di Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi kalau ada apa-apa penjelasan yang kamu kurang faham, kamu boleh chat cikgu di grup WhatsApp ataupun secara personal supaya cikgu boleh memberikan keterangan yang lebih lanjut. Kita akan
beralih kepada latihan pengukuhan. Oke, kamu bersedia dan buka muka surat 69. Baiklah, untuk latihan pengukuhan kita akan imbas semula kemarahan tentera di tanah Melayu. Cikgu sudah jelaskan tentang kronologi kemarahan tentera di tanah Melayu sebentar tadi dalam penerangan cikgu. Jadi cikgu sudah bagi tahu kamu tadi untuk tengok buku teks halaman berapa pula tu? 69, cikgu lupa pula. Ya, 69. Jadi cikgu ada ini peta kosong. Jadi cikgu bagi masa berapa kamu mau? 5 minit cukupkah? Tidak. Kalau begitu cikgu bagi 7 menit lah. 7 menit untuk kamu buat. Lepas tu kita akan bincang bersama jawapan dia. Itu untuk mengukuhkan kita punya apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi apa yang kamu hanya perlu buat adalah kamu tulis kawasan dari mana serangan awal ataupun kemarahan awal tentera Jepun di tanah Melayu. Jadi kamu label nama dia. Kalau kamu mau tulis tarikh pun boleh juga sebab ini boleh dijadikan sebagai nota kamu. Mungkin dalam exam ada keluar ini. Jadi kamu boleh ingatlah, kamu boleh baca saja nota ini. Jadi cikgu bagi masa 7 menit dan selepas itu kita akan bincang. Jadi kalau ada sesiapa yang sudah siap, kita tunggu dahulu kawan kita yang lain, okey? Kalau begitu, kamu buat dulu. Cikgu tunggu, okey? Kalau ada apa-apa sebarang soalan atau apa-apa yang tidak dipahami, kamu boleh tanya saja cikgu. Okey, ada yang sudah siap? Belum? Okey, masih ada masa lagi. Ada lebih kurang 2 menit lebih lagi buat cikgu tunggu. Ada soalan apa-apa kan? Kamu boleh saja tengok dekat buku teks ni, sama saja.
Jadi sambil-sambil kamu buat, kamu paham juga apa yang Cikgu terangkan dari awal. Cikgu harap kamu paham, oke? Kalau ada seberang pertanyaan, kamu boleh tanya saja Cikgu. Oke, jangan malu-malu. Kita juga nih, Cikgu jawab apa yang Cikgu boleh jawab. Um, Cikgu harap kamu paham lah. Oke, jangan malu-malu, kita juga nih. Oke, ada 1 menit lebih lagi. Oke, adakah yang sudah siap? Kalau yang sudah siap tuh tahniah, tapi kita tunggu dulu kawan-kawan kita yang belum siap. Jadi kalau ini, kalau kamu sudah siap, kamu boleh hantarlah kalau kamu minta cek dengan cikgu. Tapi kita akan bincang juga jawaban dia di selepas inilah. Kamu boleh hantar juga dengan cikgu sebagai bukti tugasan kamu. Tapi kita akan tengoklah jawaban dia bersama-sama. Sebab kalau dengan bincang ni kita dapat apalah, kita dapat mengukuhkan lagi kita punya pelajaran hari ini. Oke, berapa menit lagi? Saat lah. Oke, baiklah. Masa sudah tamat. Jadi yang belum siap tuh, kamu boleh tengoklah jawaban dia sambil kita soal jawab, sambil kita bercakaplah tentang jawaban dia. Jadi sekarang ini kita jom bincangkan jawaban bersama-sama. Kita brainstorming lah apa yang sebenarnya dalam kotak tersebut. Ada juga dalam buku kamu tuh. Jadi cikgu harap kamu semua dapat betul. Jadi kita tengok dahulu. Oke, yang kotak yang paling tuh, yang tepi tuh, yang dekat Semenanjung tuh adalah Kota Baru. Jadi cikgu punya jawaban, cikgu tulis 8, 12, 19, 41. Sebab ini mudah untuk cikgu ingatlah di mana kedudukan dia Kota Baru nih. Terus kamu perlu hafal tahu, maksud saya peta Malaysia nih, sebab kan kita orang Malaysia, so kita perlulah hafal peta Malaysia, kita perlu tahu di mana kita. Oke, lepas tu ada Patani. Oke, kita kalau begitu kita tengok dulu Kota Baru, oke? Oke, Kota Baru 8 12 1941. Terus dia pergi Kuantan 31 bulan 1 1941 dan dia pergi Mersing pada 28 1 1942 dan ke Johor Baru. Kalau yang tentera Jepun yang mendarat di Patani pula, maksudnya Thailand lah. Tapi di sini tempat kosong dia adalah Patani. Jadi yang sebelah dia, di bawah dia tuh adalah Alostar. Yang sebelah tuh adalah Jitra yang di Kedah lah. Jadi di sini kita tahu yang tentera Jepun telah berpisah kepada dua pasukan. Yang satu guna laut ataupun pesisir pantai, yang satu pula guna darat. Kan Jepun ni bijak guna strategi diorang. Diorang guna udara, diorang guna serangan laut, diorang guna serangan darat. Diorang ni memang bijak lah. Sebab tu diorang dapat takluk kita punya negara dengan mudah. Terus dia pergi Pulau Pinang. Okey, dari Kedah pergi Pulau Pinang, terus pergi Port Sutenam, Batu Pahat, Johor Baru. Yang Alor tu Alor Ipoh, Slim River, Kuala Lumpur, terus pergi Muar dan Kota Baru. Oh, yang di Batu Pahat tu Batu Pahat lah. Okey, itu saja latihan pengukuhan kita pada hari ini. Tahniah kepada yang dapat menyelesaikan semua dengan betul. Cikgu bangga dengan kamu sebab kamu telah dapat menyelesaikan peta kemarahan tentera Jepun tersebut. Jadi ini kamu boleh jadikan sebagai rujukan kamu untuk exam ataupun notah lah. Untuk apa-apa saja periksaan kah. Jadi cikgu harap ini dapat membantu. Jadi selepas ini cikgu akan merumuskan.
Baiklah, sebagai rumusan kelas kita pada hari ini, jadi cikgu sudah membincangkan tentang faktor perluasan Jepun ataupun kedatangan Jepun di negara kita, iaitu yang pertama adalah eksploitasi sumber bahan mentah dan juga kepentingan strategi ketenteraan. Ini cikgu sudah bagi tengok peta bagaimana kedudukan negara kita ini menjadi sangat penting untuk ketenteraan Jepun. Jadi kita juga telah melihat tentang kronologi serangan Jepun, iaitu yang bermula kita ingat kembali, iaitu bermula di pantai Sabah Kota Baru dan di Thailand iaitu di Singgora dan Patani pada 8 Disember 1941. Jadi Jepun telah berjaya menguasai tanah Melayu apabila Singapura ditawan dan penaklukan Miri iaitu di Sarawak dilakukan oleh Jepun dan setelah itu marah ke Sabah melalui Labuan. Jadi ini adalah kronologi kepada kemarahan tentera Jepun di negara kita. Jadi apa yang kita boleh lihat adalah strategi Jepun ini adalah sangat baik. Sebab jika sudah beritahu kamu tadi bahawa tarikh ataupun masa mereka menakluki negara kita adalah sangat singkat, iaitu hanya beberapa bulan sahaja kerana mereka menggunakan pengangkutan seperti basikal dan telah memudahkan mereka untuk berjalan ataupun menempuhi perjalanan untuk menakluki kawasan-kawasan di tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi cikgu harap kamu faham kelas untuk hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan kamu boleh ajukan dalam grup WhatsApp. Jadi untuk tugasan hari ini cikgu mahu kamu buat 3 soalan. Jadi yang pertama kamu kena peta ni. Peta kemarahan tentera Jepun menguasai tanah Melayu dan Singapura yang bermula pada 8 Disember 1941. Jadi soalan dia, mengapakah negara kita menjadi sasaran Jepun setelah sekatan ekonomi oleh pihak bersekutu? Jadi ini sudah cikgu jelaskan tadi. Jadi ini ada 2 markah. Jadi kamu boleh bagi fakta dan juga huraian untuk soalan ini. Untuk menjawab soalan inilah bagi soalan B, serangan Jepun di tanah Melayu bermula serentak di Kota Baru dan Thailand. Secara kronologi, terangkan serangan Jepun ke atas sehingga penawanan Singapura pada 15 Februari 1942. Jadi, cikgu sudah bagi kronologi serangan Jepun di negara kita, iaitu tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi, kamu boleh terangkan secara ringkas tentang serangan Jepun ini sehingga penawanan Singapura pada 15 Februari 1942. Jadi ini ada 4 markah. Jadi kamu boleh bagi macam kronologi sajalah. Buat 4 markah kan, jadi 4 lah kamu ringkaskan dia punya fakta tu. Jadi kalau sini adalah soalan kebat yang cikgu bagi. Jadi bagaimanakah langkah-langkah untuk mengelakkan negara kita diserang kuasa asing? Jadi apakah langkah yang kita boleh ambil untuk elak negara kita diserang kuasa asing? Kuasa asing ni maksudnya dari negara barat lah, mana-mana saja negara. Macam contohnya lah kalau kita diserang oleh seseorang. Jadi macam mana kita nak elak perkara itu ataupun langkah untuk elak daripada perkara itu berlaku. Tetapi ini kamu perlu berfikiran kreatif untuk cara menjawab dia. Jadi ini adalah 4 markah. Jadi kamu bagi 2 langkah dan itu kamu boleh, fakta itu kamu boleh huraikan. Yang fakta tu, yang satu lagi kamu huraikan. Begitulah fakta huraian. Itu baru kamu dapat 4 markah. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu hari ini untuk belajar sejarah. Jadi cikgu harap tugasan ini kamu boleh hantar sebelum kelas kita yang seterusnya kepada student yang hanya mereka kehadiran mereka sahaja. Sila buat tugasan kamu sebab cikgu akan minta kalau kamu masuk sekolah sudah, cikgu akan minta juga sebagai rekod bukti yang kamu telah hadir ke dalam kelas cikgu. Bukan untuk cikgu tahu, untuk kamu juga sebab untuk kamu punya rekod kehadiran dan bukti yang kamu telah buat tugasan. Jadi kita akan berjumpa pada kelas seterusnya. Maaf kerana tidak ada video kepada penerangan, tetapi cikgu akan cuba usahakan untuk membuatnya. Terima kasih.